Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mawadah binti Muhammad Yusof. Nombor matrik saya ialah D21113475. Hari ini saya nak menceritakan tentang permulaan bagi cerita ayat-ayat cinta yang pertama. Iaitu yang pertama ialah seorang pelajar dari Indonesia yang bernama Fahri sedang menuntut di Mesir, yang tinggal bersama-sama rakan-rakannya di sebuah flat yang sederhana. Fahri juga terkenal dengan wataknya yang lemah lembut dan suka membantu orang lain tidak kira agama. Oleh sebab itu, dia menjadi jejaka idaman para gadis. Yang kedua, Maria merupakan kawan rapat dan jiran Fahri. Maria seorang gadis Yahudi tetapi mengagumi Al-Quran dan Fahri. Kegaguman itu yang berubah menjadi cinta. Yang ketiga, Nurul. Nurul adalah anak seorang kaya yang terkenal yang menuntut ilmu di Al-Azhar. Sebenarnya Fahri menaruh perasaan terhadap gadis manis itu. Sayang pemikirannya yang hanya berketurunan petani membuatnya tidak pernah menunjukkan rasa apa-apa pun pada Nurul. Sementara Nurul pun menjadi ragu dan selalu meneka-neka. Yang keempat, Naura, yang juga jiran kepada Fahri, yang selalu dipukul oleh ayahnya sendiri. Fahri simpati dengan Naura dan ingin menolongnya. Saya hanya simpati saja, tidak lebih daripada itu. Namun Naura yang mengharap yang lebih, dan selepas itu menjadi masalah besar apabila Naura menuduh Fahri memperkosanya. Yang terakhir adalah Aisyah, si mata yang indah. Sejak kejadian di dalam kereta api ketika Fahri membela Islam dari tuduhan kolot dan kaku, Aisyah jatuh cinta pada Fahri dan Fahri juga tidak mampu membohongi perasaannya. Dia juga jatuh cinta pada Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nadia binti Bahauddin. Nombor matris D21113528. Saya Farah Nadia akan menceritakan mengenai perkembangan dalam filem Ayat-Ayat Cinta. Pada satu malam, Fahri ternampak Nora dipukul oleh ayah tirinya Bahadur. Lalu Fahri menelefon Maria, iaitu merupakan jirannya, untuk membantu Nora, bawa Nora ke rumahnya. Tapi pada mulanya Maria ni tidak mahu membantu Nora kerana dia gerun dengan ayah tirinya Bahadur yang mempunyai sifat yang sangat kasar. Lalu Fahri merayu kepada Maria untuk membantu Nora. Akhirnya Maria membawa Nora ke rumahnya. Pada masa itu Nora menelefon Nurul untuk beri bantuan, memberi tempat tinggal sementara kepada Nora, sementara Fahri mencari keluarga kandung Nora. Akhirnya Nora dapat bertemu dengan keluarga kandungnya dan dapat dibebaskan dirinya daripada dijual oleh ayah tirinya Bahadur. Fahri menaiki kereta api, lalu dia bertemu dengan Aisyah yang cuba membantu warga asing, dua orang warga asing, dengan memberikan tempat duduk kepada mereka. Lalu dilihat oleh seorang lelaki yang berumur dan cuba untuk memukul Aisyah. Pada suatu hari, Fahri bertemu dengan seorang wanita iaitu bernama Aisyah. Aisyah ini pada masa itu dia memberikan tempat duduk kepada dua orang warga asing, memberikan tempat duduk kepada mereka. Lalu dimarahi oleh lelaki tua yang berumur. Itu. Pada masa itu, Fahri mula muncul apabila melihat lelaki yang berumur itu cuba memukul Aisyah. Ia cuba membetulkan kefahaman lelaki yang berumur itu dengan mengeluarkan hadis
yang mengatakan bahawa Islam itu tidak melarang kita bantu antara satu sama lain walaupun berlainan agama. Oleh itu, Fahri ditumbuk oleh lelaki yang murung itu. Akhirnya pertelengkahan itu dileraikan oleh sahabatnya Fahri. Pada masa itu, Aisyah sangat kagum dengan Fahri kerana dia berani membetulkan fahaman orang tua itu dan membantunya Aisyah. Selepas Nora bertemu dengan keluarga kandungnya, Nora mengucapkan terima kasih kepada Fahri kerana telah membantunya dan membebaskan dirinya daripada dijadikan pelacur oleh ayah tirinya Bahadur. Dan Nora juga memberikan Fahri surat cinta kepada Fahri. Dalam surat itu mengatakan bahawa Nora ini mempunyai perasaan kepada Fahri, dan dia juga telah meluahkan segala perasaannya kepada Fahri. Setelah Fahri baca surat tersebut, dia memberikan surat tersebut kepada Tok Guru Syekh Osman untuk menyimpan surat tersebut. Memang pada kebiasaannya Fahri ni akan memberikan surat cinta yang dia sering dapat daripada rakan-rakan universiti dia. Dia akan suruh Tok Guru Syekh Osman menyimpan surat tersebut. Tapi pada hari itu, Tok Guru dia Syekh Osman ni menyarankan dia untuk bertaaruf dengan anak murid dia punya bekas anak muridnya punya anak untuk bertaaruf dengan Fahri. Pada mulanya Fahri agak keliru sama dia, agak takut untuk menerimanya. Lalu dia selepas Fahri mendengar saranan dan nasihat pandangan daripada kawannya, dia bersetuju untuk bertaaruf dengan bekas pelajar Tok Guru Syekh Osman punya anak. Pada hari ta'aruf tersebut, Fahri sangat terkejut kerana dia melihat bahawa anak bekas murid Tok Guru Syekh Osman ni merupakan Aisyah yang dijumpa pada hari yang lalu. Dan pada masa itu, Aisyah telah disuruh untuk membuka pudahnya untuk ditunjukkan kepada Fahri. Setelah Fahri melihat wajah kecantikan Aisyah, dia bersetuju untuk berkahwin dengan Aisyah kerana kecantikannya dan akhlaknya yang terpuji. Lalu mereka berkahwin dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfarisha Wadina binti Wijoyo. Angka giliran di 2113259. Saya akan ulaskan sedikit sebanyak berkaitan konflik pada filem Ayat-Ayat Cinta. Pada suatu malam, polis datang ke rumah mereka dan menangkap Fahri atas tuduhan memperkosa Nora. Aisyah berjumpa dengan Nurul untuk mengenali suaminya Fahri dengan lebih lanjut. Nurul menceritakan peristiwa tersebut ketika mereka cuba menyelamatkan Nora daripada ayah tirinya. Pada kali pertama perbicaraan mahkamah, Fahri gagal dibebaskan kerana tak cukup bukti. Peguam cuba meminta ketua hakim menangguhkan perbicaraan ini sehingga Nora melahirkan anaknya untuk membuat DNA tetapi gagal. Hari seterusnya, Fahri memberitahu bahawa dia pernah menyuruh tok gurunya menyimpan surat cinta daripada Nora. Pada mulanya Fahri keberatan memberitahu Aisyah perihal surat cinta tersebut kerana memberi bebanan kepada Aisyah. Aisyah berjumpa dengan isteri Said Uthman untuk mencari surat tersebut. Alangkahnya, surat tersebut tidak dapat dijumpai. Akhirnya, Aisyah melawat Maria yang sedang sakit kerana sakit koma akibat dilanggar oleh orang suruhan Bahadur. Ibu Maria memberitahu kepada Aisyah bahawa Maria akan sedar apabila mendengar suaranya. Oleh itu, Aisyah melawat Fahri di penjara untuk merakam suara Fahri, tetapi padanya mula tidak mahu, tetapi setelah Maria memberikan buku diari milik Maria kepada Fahri, Fahri mula menceritakan tentang Maria. Keesokannya,
Aisyah datang melawat Maria untuk memberikan rakaman suara Fahri untuk diperdengarkan kepada Maria yang sedang koma, tetapi Maria masih dalam keadaan koma. Doktor menyarankan Fahri sendiri yang datang melawat Maria. Aisyah menggunakan kewarganegaraan Jerman miliknya untuk membawa Fahri berjumpa Maria. Dengan itu, Fahri dapat melawat Maria dengan berada di sampingnya dengan harapan Maria sedar dari koma. Akan tetapi Maria masih tidak sedarkan diri. Lalu Aisyah menyuruh Fahri menikah dengan Maria. Fahri tidak bersetuju dengan cadangan tersebut kerana dia amat menyayangi Aisyah. Tetapi setelah Aisyah memberitahu bahawa dia mengandungkan anak Fahri, maka Fahri terus bersetuju demi anaknya. Akhirnya, Fahri menikah dengan Maria di hospital dalam keadaan koma. Apabila Fahri mencium dahi Maria, akhirnya Maria mula menyedarkan diri daripada koma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis Adila binti Muhammad Daud. Nombor matrik di 2113405. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang klimaks. Setelah Maria sedar, Maria dibawa ke mahkamah untuk dijadikan saksi dalam kes perbicaraan Fahri buat kali kedua, dan di situ dia menceritakan semua perkara yang sebenar terjadi pada malam itu. Akhirnya, Nora menjelaskan perkara yang sebenar bahawa ayah tirinya iaitu Bahadur yang memperkosa Nora. Dengan itu, Fahri dapat dibebaskan daripada penjara dan membuat sujud syukur atas tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, Maria, Fahri dan Aisyah tinggal bersama di rumah Aisyah. Pada mulanya, ia agak sukar untuk Fahri berlaku adil kepada kedua-dua isterinya. Apatah lagi kerana Aisyah sedang mengandungkan anaknya. Apabila Aisyah keluar daripada rumah, Fahri mula sedar bahawa dia perlu berlaku adil kepada kedua isterinya. Setelah itu, Fahri memujuk Aisyah dan membawanya pulang. Aisyah dan Maria mula berbaik dan Fahri juga telah berlaku adil kepada kedua isterinya. Akhirnya Fahri hidup bahagia dengan kedua isterinya yang tercinta. Pengakhiran movie Ayat Cinta 1 adalah Fahri dan Maria sedang berbual sambil menemani Aisyah. Terjadi satu kemalangan bahawa Aisyah merasa sakit di bahagian perut ketika berjalan. Fahri amat terkejut dengan keadaan Aisyah dan segera membawa Aisyah ke dalam hospital untuk membuat pemeriksaan. Pada masa yang sama, hidung Maria tiba-tiba berdarah dan Maria juga berasa sakit yang amat di bahagian dada. Seterusnya, Aisyah berjumpa dengan Maria. Lalu Maria bertanyakan tentang Fahri dan meminta Aisyah untuk memanggil Fahri. Apabila mereka sampai di bilik Maria, Fahri dan Aisyah terkejut melihat keadaan Maria yang terbaring dengan hidungnya berdarah. Fahri menyuruh Aisyah untuk memanggil doktor, tetapi dihalang oleh Maria. Maria meminta maaf dengan Fahri dan Aisyah dan juga meminta Fahri untuk mengajarnya solat. Setelah mereka selesai solat, Aisyah menyedari bahawa Maria sudah meninggal dunia ketika solat. Fahri dan Aisyah merasa amat sedih dengan kehilangan Maria. Namun mereka redha dengan ketentuan ilahi. Akhirnya Fahri dan Aisyah hidup bahagia berdua. Yang pertama adalah berbuat baik sesama manusia. Contohnya, Aisyah menolong 2 orang warga mereka dengan memberi tempat duduk kepadanya. Dalam Islam juga mengajar kita bahawa kita mestilah berbuat baik dengan sesiapa pun. Yang kedua adalah berminat dalam Islam. Contohnya, Maria berminat untuk belajar tentang Islam dengan lebih mendalam. Walaupun Maria ini seorang yang beragama Kristian, Maria juga telah menghafal surah Maryam. Yang ketiga adalah menjaga ikhtilat dan menghormati perempuan. Contohnya, Fahri menjaga batas pergaulan dan juga menundukkan pandangan dengan yang bukan mahram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nadia binti Bahauddin. Nombor matris D21113528. Saya akan menceritakan mengenai kritikan dalam filem Ayat-Ayat Cinta ini. Pertama sekali ialah mengenai scene bersentuhan tangan. Terdapat banyak scene bersentuhan tangan antara
Fahri dan Aisyah selepas mereka berkahwin. Walaupun ini hanya lakonan semata-mata, tapi secara realitinya mereka bukanlah suami isteri yang sah. Jadi perkara ini telah melanggar, sudah terang lagi bersuluh melanggar hukum, melanggar syarak Islam, syariat Islam, iaitu melarang umatnya bersentuhan tangan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh itu kita perlu menjauhi zina, kerana zina adalah perbuatan yang keji dan sangat dibenci oleh Allah SWT. Yang kedua, scene ini merupakan scene Fahri dan Aisyah yang ditayangkan di atas katil selepas mereka bernikah. Scene ini sangatlah tidak sesuai untuk ditayangkan dalam movie Islam kerana ia adalah sangat tidak sihat dan tidak baik untuk ditayangkan, terutamanya kepada penonton yang bukan Islam dan kanak-kanak. Jika terdapat penonton yang bukan Islam, ini menyebabkan keraguan kepada mereka untuk memahami, untuk mengetahui tentang kefahaman tentang Islam dengan lebih lanjut. Kerana mereka semua tahu, kita semua tahu bahawa Islam ini menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Oleh itu, secara tak langsung boleh mendatangkan kekeliruan kepada orang yang bukan Islam untuk memahami agama Islam dengan lebih mendalam. Kita sebagai isteri perlu meminta izin pada suami untuk keluar daripada rumah. Tapi di dalam filem Ayat Cinta ini, Aisyah tidak minta izin pada suaminya Fahri untuk keluar dari rumah atas sikap cemburunya tadi. Hal ini boleh menyebabkan Aisyah digelar sebagai isteri yang nusyus kerana dia tidak taat pada suaminya, dan dia mendapat dosa dan dilaknat oleh Allah SWT. Seterusnya saya akan meneruskan dengan penambahkan dari perspektif Islam. Yang pertama, sebagai watak dalam cerita yang mengandungi unsur Islamik seharusnya lebih peka dengan unsur-unsur Islam seperti menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Dalam Al-Quran telah menyebut dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, janganlah kamu menghampiri zina. Selain itu, terdapat juga sin seperti berpegangan tangan selepas kahwin juga perlu dielakkan kerana di dalam realiti mereka bukan muhrim. Yang kedua, terdapat sin yang tidak sepatutnya ditayang seharusnya dipotong oleh editor supaya tidak mempengaruhi fikiran kanak-kanak dan juga penonton yang masih di bawah umur. Seperti terdapat sin Fahri dan Aisyah bertiup. Okey. Yang terakhir, watak Aisyah sebagai seorang isteri seharusnya bersikap taat kepada suami dan bukan bersikap nusyus. Dalam Islam, seorang isteri haruslah taat kepada suami apa jua sekalipun sehingga tidak melanggar syarak. Perbuatan Aisyah dalam scene ini yang meninggalkan rumah tanpa izin suami adalah salah satu tanda-tanda seorang isteri itu nusyus. Oleh itu, scene ini tidak harus dicontohi oleh penonton. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, nilai akhlak yang ada pada movie. Yang pertama, kita mestilah menghormati orang yang lebih tua daripada kita, seperti mana Fahri yang sangat menghormati gurunya iaitu Syed Osman. Beliau juga sangat menghormati kedua orang tuanya. Yang kedua, kita mestilah taat akan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, kita dapat lihat bahawa Fahri tetap bersembahyang ketika beliau di dalam penjara. Selain itu, kita dapat lihat bahawa isteri Fahri iaitu Maryam tetap menunaikan solat walaupun dalam keadaan sakit. Yang ketiga, suami mestilah berlaku adil terhadap isteri-isteri jika berkahwin lebih daripada satu. Contohnya, Fahri berjaya berlaku adil terhadap Maria dan Aisyah walaupun di awalnya mereka tidak begitu rapat. Yang keempat, kita mestilah mempunyai sifat tolong-menolong antara satu sama lain seperti
mana kita dapat lihat Aisyah telah menolong 2 orang warga Amerika dengan memberikan mereka tempat duduk ketika di dalam kereta api. Yang kelima, kita haruslah bercakap benar walaupun sesuatu benda itu sukar dan pahit. Sebagai contoh, Nora yang pada mulanya menuduh Fahri memperkosanya akhirnya mengaku bahawa bapanya sendiri yang telah memperkosakan dirinya. Yang keenam, kita wajiblah menutup aurat dengan sempurna. Sebagai contoh, Aisyah merupakan seorang yang sangat menjaga pakaiannya. Beliau juga turut memakai burdah. Yang ketujuh, kita haruslah mempunyai sikap sabar jika kita ditimpa suatu masalah seperti mana Fahri yang tetap meminta tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala ketika beliau difitnah. Saya akan hubung kaitkan perfilman pembangunan negara dan orang Islam berkaitan filem ayat-ayat cinta tersebut. Movie ayat-ayat cinta ini tidaklah terlalu Islamik kerana masih lagi ada scene yang bersentuhan tangan di mana perkara itu adalah merupakan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, sama seperti sin Aisyah dan Fahri atas katil. Selain itu, di dalam Islam tidak menggalakkan lelaki yang mempunyai isteri lebih daripada 2 tinggal dalam satu bumbung. Ini kerana boleh berlaku masalah cemburu antara kedua isteri tersebut. Dalam pada masa yang sama, si suami juga perlu menjaga hati isteri-isterinya. Bagi penambah baik movie ayat-ayat cinta ini ke arah Islam, iaitu menjaga dengan batas pergaulan, contohnya membawa masuk pelakon yang sudah sah menjadi suami isteri secara realitinya, dan kita juga boleh meletakkan pahadang antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, lelaki mempunyai isteri lebih daripada satu perlu mengasihkan isterinya di rumah yang lain. Oleh sebab itu, dalam poligami hanya boleh berkemampuan memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Bagi pandangan saya sangat penting kita sebagai negara dan orang Islam majukan dan hasilkan movie-movie yang berlandaskan Islam dan patuh syariah. Kita sebagai orang Islam perlu menitik beratkan hal-hal keagamaan dan batas-batas pergaulan apabila membuat sesuatu filem. Apabila kita membuat filem berkaitan keagamaan, banyak faedah yang dapat kita contohi daripada filem tersebut. Ia penting dalam bidang perfilman genre Islam untuk negara dan umat Islam, kerana genre filem Islami membuktikan keindahan Islam itu sendiri, seperti sifat Fahri yang lemah lembut dan sentiasa melindungi wanita sehingga menyebabkan Maria dan warga asing itu sendiri tertarik dengan ajaran Islam. Oleh itu, sebuah filem Islam yang baik perlu memiliki pengkarnya dan karya yang mampu mengajak khalayak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung dapat mengubah persepsi masyarakat mengenai Islam itu sendiri, dan orang bukan Islam dapat mengalami ajaran Islam dengan betul, tidak seperti mana yang diperkatakan oleh golongan liberal bahawa Islam itu kolot dan tiada kemajuan. Apabila sebuah filem pada masa sekarang ini diterbitkan dengan unsur keagamaan dan dakwah, maka pada masa yang akan datang juga pelbagai jenis filem yang berunsurkan keagamaan dilakukan dan dapat melahirkan pelapis yang boleh menyambut ajaran Islam. Menontonnya itu, mereka dapat mencontohi filem tersebut. Hal ini kerana filem tersebut mereka dapat belajar mendalami Islam. Ini jelas bahawa membuktikan filem Islami ini mempunyai kehebatan tersendiri. Semua masalah ini kita sebagai orang Islam perlu bertindak secara kreatif dan inovatif dalam membuat sesuatu filem Islamik supaya dapat bersaing dengan filem barat yang menjadi tumpuan ramai. Apabila kita menerbitkan filem yang berunsurkan keagamaan, maka khalayak ramai dapat dielakkan sekiranya penggiat filem benar-benar memahami dan patuh akan syariah Islam. Sekian, terima kasih.